Pagi nan indah radio dihidupkan, tekun mendengar isu dirungkai. Marilah kita mendengar peringatan buat diri ini yang mudah lalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayam, salam Jumaat buat para pendengar Labuan FM, suara pesisir anda. Bersama saya, Rujahan Muhammad, dalam rancangan paling sensasi abad ini di Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda, terbitan Puan Rafi'ah Haji Ibrahim. Berita baik untuk semua makhluk di seluruh alam semesta, terutamanya penduduk di wilayah Persekutuan Labuan, kerana kita sekali lagi diberi peluang untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang mana difardukan ke atas kita untuk berpuasa. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Untuk episod kali ini, saya akan membincangkan tajuk Ramadan. Ini kalilah apa tuan-tuan dan puan-puan? Nak pilihan raya dah ke kita ni? Bukan. Tetapi ini kalilah kita manfaatkan bulan Ramadan dengan sepenuhnya. Mungkin ada di antara kita yang merasakan bahawa Ramadan kali ini sama sahaja dengan Ramadan yang sebelum ini. Macam tak ada beza pun bulan Ramadan tahun ni dengan yang lepas. Sudah 40 kali aku bertemu Ramadan. Setiap tahun sama sahaja. Barangkali ada yang mengatakan seperti yang disebutkan tadi. Tapi tak perlu risau, insya-Allah saya akan kongsikan beberapa hadis yang boleh memotivasikan kita untuk menjadikan Ramadan kali ini Ramadan yang paling bermakna yang pernah kita harungi. Apa dia hadisnya? Kita akan sambung selepas ini dalam Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda. Bertemu kembali dalam Bicara Hidayah, sebuah program bual bicara dakwah santai, kerjasama antara Labuan FM dan pejabat mufti wilayah Persekutuan Cawangan Labuan. Kami juga turut bersiaran di Facebook Labuan FM, suara pesisir anda. Muslimin, muslimat, muslim dan muas serta para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari saya kongsikan satu hadis yang boleh memotivasikan kita untuk memantapkan lagi amalan puasa serta ibadah kita dalam bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis qudsi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni adamalah, tiap-tiap amalan dan ibadah yang dilakukan oleh anak-anak Adam adalah untuk dirinya. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha, satu kebaikan dan ibadat yang dilakukan akan digandakan 10 kali ganda kebaikan. Sebenarnya satu amal kebaikan yang kita lakukan akan digandakan 10. Contohnya apa? Satu sedekah yang kita berikan akan digandakan 10. Satu solat yang kita dirikan akan digandakan 10. Dan yang sering kali kita dengar ialah satu huruf yang kita baca daripada Al-Quran akan digandakan 10. Semua amal kebaikan kita digandakan sebanyak 10 kali ganda kebaikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ila sab'imi'ati di'fin, dan ada ibadat yang digandakan sehingga 700 kali ganda ganjarannya. Sebenarnya tidak terhad sehingga 10 kali ganda sahaja. Contohnya, solat berjemaah akan digandakan sebanyak 27. Dan bukan sekadar itu, ada amal kebaikan yang diberikan ganjaran sehingga 700 kali ganda melihat kepada keimanan dan keikhlasan seseorang yang melakukannya. Sambungan kepada hadis, qala Allah Ta'ala, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali berpuasa, sesungguhnya ibadah puasa itu untuk aku dan aku sahaja yang akan membalasnya. Saudara dan saudari, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini? Kalau nak tahu, tunggu terus setia bersama kami dalam Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda. Lagi dalam Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda. Bersama saya, Rujahan Muhammad, dengan perkongsian bertajuk Ramadan. Ini kalilah. Saudara dan saudari, ringkasan hadis yang dibacakan sebelum ini ialah setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia adalah untuk dirinya sendiri.
dan akan digandakan sebanyak 10 kali ganda kebaikan, dan ada yang digandakan sehingga 700 kali ganda. Tetapi ibadat puasa pula adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang akan membalasnya serta dirahsiakan kepada kita berapakah ganjaran berpuasa. Bahkan tidak terhad kepada 700 kali ganda ganjaran seperti amalan yang lain. Mengapa istimewa sangat ibadah puasa ini, saudara? Kerana ibadah-ibadah lain kita dapat lihat dengan mata kepala kita, ianya perlu dilakukan secara fizikal. Contohnya, bersedekah perlu dilakukan dengan perbuatan mengeluarkan harta. Kalau solat pula, ia melibatkan pergerakan anggota badan kita. Berbeza pula dengan berpuasa kerana hanya kita dan Allah sahaja yang mengetahuinya. Tidak dapat dibuktikan dengan perbuatan fizikal. Puasa ini mencakupi perbuatan mengekang hawa nafsu dan membuatkan badan kita menjadi lemah. Puasa juga mengajar erti kesabaran dengan menahan rasa lapar, dahaga dan meninggalkan nafsu syahwat kita. Selain itu, terdapat 2 kegembiraan yang akan dirasai oleh orang yang berpuasa. Sabda Nabi SAW, "Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma." Orang yang berpuasa itu memiliki 2 kegembiraan. Dia berasa gembira dengan 2 perkara. Idza aftara fariha, iaitu apabila berbuka dia berasa gembira. Mana tidaknya tuan-tuan dan puan-puan, setibanya kita di rumah untuk berbuka, kita disajikan dengan juadah yang sedap-sedap yang telah disediakan oleh isteri yang tercinta. Bukan sekadar isteri yang masaknya sedap, bahkan sang suami yang ringan tulang membantu kerja-kerja di dapur. Bukan itu sahaja, malahan anak-anak yang sama-sama membersihkan sehingga selesai. Alangkah bahagianya kita sewaktu berbuka di samping keluarga. Dan ada juga yang berkongsi kebahagiaan itu dengan memberikan makanan kepada orang lain. Itulah dia kegembiraan yang pertama sewaktu berbuka puasa. Apakah pula kegembiraan yang kedua? Saya akan kongsikan sebentar sahaja lagi. Terus setia bersama kami dalam Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada para pendengar yang masih setia bersama saya, Rujahan Muhammad, dalam rancangan Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda. Terdapat 2 kegembiraan yang akan dirasai oleh orang yang berpuasa. Yang pertama, ketika mana dia berbuka puasa. Yang keduanya apa? Sabda Nabi SAW, "Wa farhatun inda liqa'i rabbih." Dan kegembiraan ketika dia bertemu Tuhannya di akhirat kelak. Kenapa kita gembira pula, saudara? Kan dirahsiakan kepada kita apakah ganjaran bagi ibadat puasa tadi. Jadi, apabila di akhirat nanti, barulah ditayangkan kepada kita betapa besarnya ganjaran bagi orang yang berpuasa sewaktu di dunia dahulu. Sebagai kesimpulan, ibadah puasa merupakan suatu ibadat yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan ganjaran yang cukup besar buat sesiapa yang melaksanakannya. Ingat, jangan sesekali kita lepaskan peluang ini. Afdalnya, kita perbanyakkan amal kebaikan dalam bulan yang mulia ini. Justru, ini kalilah kita manfaatkan bulan Ramadan seakan ianya Ramadan terakhir untuk kita harungi. Saya ingin mengucapkan jazakallahu khairan kathira buat para pendengar semua yang setia bersama kami sehingga ke akhirnya. Juga buat Puan Rafi'ah Haji Ibrahim serta Tuan Rizwan Nawawi selaku penerbit dan penyeleras rancangan Bicara Hidayah. Saya mohon maaf sangat-sangat atas segala salah silap terlanjur kata. Sesungguhnya perkongsian yang saya sampaikan ini ialah peringatan buat diri saya yang mudah lalai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna lailatul qadri fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah wa a'inna ala ihya'iha wa qiyamiha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, rezekikan kami Lailatul Qadar pada tahun ini dan juga pada setiap tahun, dan bantulah kami untuk menghidupkan dan membangunkan malamnya dengan rahmat-Mu, wahai yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dalam ruangan kisah dan teladan kali ini, pada suatu petang yang terik, Budi Syah berjalan kaki pulang dari sekolah menuju ke rumah. Setibanya di rumah, Budi Syah pun berehat lalu tertidur. Tak lama kemudian, ibu mengejutnya. "Adik, bangun dik, dah nak berbuka ni. Bangun-bangun."
Apabila Budisyah terjaga, mukanya berubah seakan-akan melihat kejadian yang menakjubkan. Tetapi oleh kerana sudah dekat waktu berbuka, dia pun bergegas menuju ke meja makan. Sekali lagi Budisyah terkejut kerana menyaksikan perkara yang menakjubkan sambil berkata, "Wah, ini kejadian rare ni. Udahlah Budisyah, cepat bersedia untuk berbuka. Dah nak masuk waktu ni," ujar si ayah menyuruhnya membaca doa. Sedang keluarga kecil ini berbuka, si ibu pun berkata, "Adik, malam ni ikut ayah pergi solat di masjid ya. Bulan Ramadan ni kita kena rebut peluang buat amal kebaikan." "Baik ibu," balas Budisyah dengan taat. Budisyah pun bersiap-siap lalu masuk ke dalam kereta menuju ke Masjid Jami' Helang-Helangan. Tiba-tiba, wajah Budisyah sekali lagi berubah, lalu dia menjerit, "Ayah, saya confirm malam ni Lailatul Qadar. Dah 3 benda pelik dan menakjubkan saya nampak hari ni." "Kenapa kamu di Budisyah? Apa benda yang menakjubkan sangat tu?" tanya si ayah. "Yang pertama, bangun tidur tadi tiba-tiba bilik rasa sangat sejuk padahal di luar sangat panas. Yang kedua, waktu berbuka tadi saya nampak ayah tolong ibu buat kerja-kerja di dapur. Sebelum ni tak pernah pun saya nampak. Dan yang ketiga, ayah tengok tu, kubah masjid ni ada dekat atas tanah. Sepatutnya kubah masjid ada di atas ya. Confirm, malam ni mesti malam Lailatul Qadar," jelas Budisyah. Ayah pun membalas, kamu ni, tadi kan kamu tidur pasang aircon memanjang. Memanglah sejuk. Yang kedua, ayah kan seminggu ni sibuk kerja balik lewat, baru hari ni berpeluang untuk tolong ibu kamu di dapur. Ni dah berapa lama kamu tak ke masjid? Kan masjid kita tengah renovate, sebab tulah kubahnya ada di tanah. Apa yang menakjubkannya? Dah lah, malam ni kita buat tarawih 20 rakaat. "Baik ayah," jawab Budisyah dengan akur. Kisah ini tamat di situ. Pengajaran. Yang pertama, Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita sebagai Muslim perlu mencarinya bagi mendapatkan fadilat yang besar. Yang kedua, tidak usahlah menunggu nampak petanda yang menakjubkan baru nak beribadah. Tetapi kita disarankan untuk beribadah secara berterusan pada setiap malam. Mudah-mudahan kita mengharungi Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali, kita sangat dianjurkan untuk sama-sama terlibat dalam membantu penyediaan berbuka puasa bagi meringankan beban dan dalam masa yang sama mengeratkan hubungan kekeluargaan. Kisah dan teladan.